ingin merayu pada saudara-saudari, tolonglah. Stay put where you are. Just stay at home and protect your family and yourself. Dan penularan wabak ini insya-Allah dapat kita bendung. Dadah zombie merupakan sejenis dadah baru yang amat berbahaya kepada manusia. Ini kerana dadah sintetik itu boleh mengubah kelakuan manusia menjadi lebih agresif. Aku dengar ada bangka terakhir di Putrajaya. Itu je harapan kita sekarang. Kepada semua rakyat Malaysia, kerajaan menyediakan makanan, perlindungan dan perkhidmatan bangsa Putrajaya. Bangsa akan ditutup pada pukul 6 pagi besok. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Abza Aimuni binti Ahmad, nombor matriks BI 2111041. Pada hari ini kami dari kumpulan zombie akan membentangkan topik kami iaitu kesedaran nasional dalam tanggungjawab sosial. Terlebih dahulu saya akan membentangkan apa itu tanggungjawab sosial. Tanggungjawab sosial adalah kerangka kerja yang beretika dan beradab yang mewajibkan semua pihak sama ada organisasi atau individu bertindak demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Ia menjadi tanggungjawab setiap individu untuk mengekalkan keseimbangan antara pekerjaan, ekonomi atau ekosistem. Tanggungjawab sosial merupakan sebahagian daripada etika kerana individu perlu bertanggungjawab untuk memenuhi tugas kewarganegaraan mereka, di mana individu yang menghargai dan mempunyai rasa tanggungjawab sosial akan sentiasa berfikir, menyelidik, menganalisis, mencari penyelesaian dan bertindak bagi memastikan keadilan dan kebaikan sentiasa ditegakkan dalam masyarakat. Oleh itu, keseimbangan antara peranan warga negara dan global adalah salah satu penyumbang kepada pertumbuhan ekonomi, mengekalkan kebajikan sosial yang saksama dan mengekalkan persekitaran yang mampang. Isi yang pertama ialah semarak nilai patriotisme yang tersemai dalam jiwa rakyat dalam mengekalkan keharmonian dan kesejahteraan negara. Patriotisme sering diulas lanjut dengan sesuatu yang berkaitan akan perihal negara. Sentimen patriotisme berkembang maju dan juga merangkumi penglibatan berbagai negara di antara bangsa. Nilai patriotisme di negara ini perlu dipertingkatkan dan disemai dalam diri masing-masing dalam usaha mengekalkan keharmonian dan kesejahteraan negara. Pelbagai jenis maklumat, terutamanya informasi tentang negara, dapat disalurkan dengan penggunaan medium baharu iaitu melalui internet. Aspek patriotisme sewajarnya diberi perhatian dan penekanan secara lebih mendalam agar dapat dipupuk dalam kalangan rakyat Malaysia. Hal ini kerana kekurangan nilai patriotisme dalam diri akan lebih cenderung kepada pelbagai faktor semasa, terutamanya seperti sikap seseorang individu. Salah satu matlamat penting menyemarakkan nilai patriotisme adalah supaya negara kita tidak akan diganggu anasir luar atau musuh negara. Sekiranya perkara sebegini berlaku, negara akan lebih mudah untuk ditakluki oleh mereka, terutamanya mereka yang pernah menjajah negara kita. Nilai patriotisme yang disemai ini akan membuatkan setiap individu berusaha sekuat mungkin dalam mempertahankan negara daripada musuh atau anasir luar. Antara iktibar dan teladan yang dapat dilihat dan diambil adalah pada zaman dahulu mereka yang memimpin negara telah berjuang bermati-matian dalam mengorbankan harta nyawa demi mempertahankan negara daripada dijajah oleh negara Inggeris. Seterusnya, nilai patriotisme yang disemai akan membantu memberikan kesedaran diri individu agar berusaha bersungguh-sungguh terutamanya dalam pelajaran. Ini kerana dengan adanya nilai patriotisme, setiap individu akan lebih bersemangat dalam mendapatkan dan mengumpul sebanyak mungkin ilmu pengetahuan yang dipelajari. Selain itu, perpaduan kaum dapat dipupuk dengan adanya nilai patriotisme. Nilai patriotisme akan membentuk rakyat yang lebih mementingkan kepentingan negara berbanding kepentingan kaum. Secara kesimpulannya, segala usaha dalam membantu meningkatkan nilai patriotisme perlulah sentiasa dilakukan tanpa ada rasa jemu. Hal ini kerana semangat patriotisme adalah amat penting
dalam membentuk kewarganegaraan yang cinta akan negara, serta menjadi individu yang memberi manfaat kepada negara, agama, dan bangsa. Nama saya Latai Wenhan. Topik yang saya hari ini yang hendak membentangkan ialah etika nilai, integriti dan keadilan pemimpin dalam sesebuah struktur pemerintahan negara. Agensi-agensi awam ditubuhkan dengan objektif utama untuk memenuhi keperluan rakyat dan negara. Pemimpin negara perlu memastikan sistem penyampaian perkhidmatan awam berintegriti tinggi supaya tasa-tasa kerajaan dapat dilaksanakan secara berkesan. Selain itu, pemimpin perlu memastikan nilai integriti dan adil diturunkan kepada peringkat bawahan dengan cara pemimpin sendiri menunjukkan komitmen beliau kepada kecemerlangan dalam apa sahaja yang dilakukannya. Pemimpin perlu menjadi sebagai role model yang berikan integriti dan adil kepada agensi-agensi awam. Di samping itu, pemimpin juga perlu berusaha memperbaikikan dan pengukuhan integriti dalam sistem penyampaian perkhidmatan awam dengan melaksanakan tasa-tasa kerajaan. Tasa-tasa tersebut dapat mengurangkan masalah-masalah rasuah dengan berkesan. Dengan ini, pemimpin negara dan agensi-agensi awam akan menjadi organisasi yang dihormati dan menjadi kebanggaan negara. Poin yang seterusnya ialah etika diri dalam penggunaan media sosial dan nilai hormat menghormati antara pengguna. Salah satu etika diri yang perlu ada ialah sentiasa berhati-hati dalam berkongsi sebarang maklumat ataupun kenyataan di media sosial. Hal ini karena tidak semua maklumat yang kita perolehi di media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan sebagainya adalah benar dan sahih. Maka sebelum kita berkongsi sesuatu di akaun media sosial kita, kita perlulah memastikan sama ada info tersebut adalah sahih ataupun tidak. Dengan cara ini, kita dapat membendung kes penyebaran maklumat palsu yang semakin berleluasa di negara kita. Dalam pada itu, kita seharusnya menggunakan media sosial dengan tujuan yang baik. Kita tidak boleh berkongsi gambar ataupun video seseorang apa kebenarannya. Hal ini mungkin akan mengundang malu kepada orang tersebut. Bukan itu sahaja, disebabkan gambar yang kita kongsi itu, mereka mungkin akan berada dalam keadaan yang bahaya. Oleh itu, sekiranya kita tidak mendapat kebenaran untuk berkongsi gambar mereka, maka kita tidak boleh berkongsi sesuka hati kita bagi menyalahkan tidak berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini. Selain itu, menghormati antara pengguna merupakan satu etika yang amat penting untuk ditanamkan dalam diri setiap pengguna. Sifat ini semakin kurang dilihat dalam diri masyarakat sekarang. Artinya, kita dapat lihat kerap berlakunya perselisihan faham dan pendapat antara beberapa pihak yang mana puncanya adalah dari media sosial. Bagi menghilangkan perkara ini terus berlaku, salah satu pihak hendaklah bertolak ansur dan menerima pendapat pihak yang satu lagi dengan hati yang terbuka. Tidak salah untuk mempunyai pendapat yang berbeza, akan tetapi bagi menjaga keharmonian di negara kita, tiap para pengguna media sosial hendaklah menghormati pendapat para pengguna yang lain. Maka, dengan melakukan perkara-perkara tersebut, kes-kes yang berkaitan dengan media sosial mungkin dapat dikurangkan di negara kita ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Danan Farsaudi dan saya akan menerangkan tentang etika, toleransi dan tolak ansur dalam menangani masalah global. Toleransi merupakan satu sifat berfikiran secara terbuka yang juga bermaksud seseorang itu dapat bertolak ansur dengan pendirian diri sendiri dan juga pihak musuh ataupun pihak yang lain. Mengalah dan juga mengelakkan peperangan ataupun ketegangan yang lebih besar merupakan salah satu objektif utama toleransi. Ianya sangat penting dalam menjamin keamanan dan mengelakkan perbalahan berskala besar di antara satu pihak dengan pihak yang lain. Antara bukti-bukti toleransi yang dapat kita telusuri melalui sejarah peradaban manusia adalah seperti kemerdekaan Tanah Melayu 1957, di mana kemerdekaan Tanah Melayu dapat dicapai tanpa sebarang pertumpahan darah. Antara bukti toleransi kedua yang dapat kita telusuri melalui sejarah peradaban manusia ialah pada ketika Deklarasi Hak Asasi Manusia Sejagat pada tahun 1948.
Deklarasi ini bertujuan untuk menghentikan sebarang jenis diskriminasi kaum dan juga pertumpahan darah yang berlaku akibat daripada peperangan dunia pertama dan kedua. Antara bukti seterusnya yang dapat ditunjukkan dalam peradaban manusia dalam menjalinkan toleransi antara satu pihak dengan satu pihak yang lain adalah antara peristiwa Barack Obama dan juga pesaingnya Hillary Clinton pada tahun 2008. Peristiwa ini dapat dijadikan sebagai suri teladan berkenaan dengan toleransi yang amat baik kerana Barack Obama yang telah dipilih sebagai presiden pada waktu itu memilih musuh politiknya Hillary Clinton sebagai setiausaha negara Amerika Syarikat pada waktu itu. Secara keseluruhannya, etika, toleransi dan betul langsung dapat mengelakkan masalah global. Komunikasi adalah salah satu komponen bagi masyarakat untuk mempertingkatkan persefahaman dan hubungan. Komunikasi yang benar dengan menggunakan etika pertuturan yang betul atau baik. Penyampaian sesuatu maklumat dengan menggunakan etika komunikasi pertuturan yang betul supaya dapat ditafsir dengan betul oleh penerimanya, seterusnya dapat mengelakkan perselisihan faham. Etika yang merupakan cabang ilmu falsafah memainkan peranan penting dalam komunikasi, karena komunikasi adalah penanda interaksi sesama masyarakat. Oleh hal yang demikian, segala norma dan peraturan yaitu etika harus diselitkan untuk mengendalikan komunikasi dengan baik serta meningkatkan persefahaman. Nilai berbudi bahasa pula adalah salah satu komponen komunikasi yang mengikuti etika, yaitu percakapan yang baik, elok, bersopan santun ketika bertutur kata, berhema budi bicara, serta mempunyai akhlak yang murni. Melalui amalan tersebut, sudah tentu persefahaman yang baik dapat diwujudkan dalam masyarakat. Sebagai sebuah negara yang berbilang kaum, agama, etnik, serta budaya etika sewaktu berkomunikasi serta amalan nilai-nilai berbudi bahasa tersebut, kita mampu memberi kelonggaran di dalam situasi negara yang tegang. Antara kesan positif dan impak terhadap masyarakat dan generasi muda akan datang terhadap wujudnya etika kesedaran dan nilai tanggung jawab sosial pada peringkat global adalah yang pertama, ia menjadi suri teladan dan contoh bagi generasi muda untuk menyemai perasaan bertanggung jawab dalam diri mereka sejak kecil lagi. Seterusnya adalah ia meningkatkan tahap kefahaman dan keprihatinan dalam kalangan generasi muda terhadap perkara-perkara yang berlaku di sekeliling mereka. Selain itu, ia juga membuka minda generasi muda lebih luas tentang kehidupan luar yang berlaku di sekeliling mereka, secara otomatiknya memberi pendedahan dari perspektif yang berbeza. Daripada perspektif masyarakat, ia dapat meringankan beban terhadap masyarakat terutama sekali bagi mereka yang hidup di belenggu kemiskinan dan menghadapi masalah keuangan. Kesimpulannya, setiap individu perlulah menjalankan tanggungjawab masing-masing dalam menjalankan tanggungjawab sosial. Setiap orang perlulah mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap tanggungjawab sosial kerana perkara ini merupakan teras utama dalam kehidupan. Penerapan nilai etika dan sejagat memberi dalam diri seseorang individu dapat memberikan impak yang baik terhadap tanggungjawab sosial kita. Nilai dan etika sejagat ini bukan sahaja dapat memberi impak kepada tanggungjawab sosial seseorang individu, namun juga memberi kesan positif terhadap generasi muda yang akan datang dan akan meningkatkan lagi etika kesedaran dan tanggungjawab sosial pada masa akan datang. Dalam peradaban Islam juga telah dinyatakan bahawa tanggungjawab sosial adalah paksi kepada pembinaan tamadun yang kukuh yang didirikan oleh masyarakat. Tanggungjawab sosial pada peringkat global ini dapat direalisasikan jika nilai etika sejagat ini dapat diterapkan dalam diri setiap individu.